Mari kita berdoa. 我们一起祷告。 Bapa, kami bersyukur pada malam ini 主，我们感谢你赐下今天晚上， kami boleh datang di rumah Tuhan bersama-sama untuk memuji menyembah Tuhan. 我们能够一同来到上帝的殿中来敬拜上帝。 Kami juga rindu ya Tuhan boleh mengalami intimasi dengan Tuhan melalui doa-doa kami. 我们也渴望借着祷告跟主更加亲近。 Tapi sebelumnya Tuhan kami mau dengar firman-Mu. 但是在之前呢，我们要聆听你的话， Tolong siapkan hati kami, sendengkan telinga kami untuk dengarkan firman-Mu. 请你预备我们的心，打开我们的耳朵，好让我们能聆听你的话。 Kedua hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menyampaikan firman Tuhan, berikan kepada kami komunikasi, koordinasi yang baik. 你所信任的两个仆人能够传讲你的心系，求你让我们每两个人能够同感一灵的把你话语传开。 Tuhan sertai dengan kuasa-Mu sehingga firman menjadi berkat dalam hidup kami. 求你的大能临在我们当中，好让你的话语成为祝福。 Kini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. 所以现在我们预备心来聆听你的话， Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉靠主耶稣圣名，我们祷告。 Haleluya. 哈利路亚， Amin. Silakan duduk saudara. 魏总请坐。 Ya, Shalom saudara. Kita bersyukur Tuhan itu baik. Amin. 大家平安，我们相信上帝本 Di 为善。 tengah-tengah pergumulan kita, pergulatan kita, bahkan kesulitan perjalanan, kita masih bisa datang ke rumah Tuhan. 在我们一切的挣扎中，可能困难中，可能问题当中，但我们还是能够来到上帝的殿中来 Kita 敬拜他 bersyukur。 Tuhan terus memberikan kesempatan bagi kita untuk menikmati persekutuan dengan Tuhan dan dengan jemaat Tuhan. 我们也感谢上帝一直不断的赐给我们机会，让我们能够与朋友之间能一个相交，也能够跟上帝团 Ya 契。 saudara, hari ini kita memikirkan dan merenungkan tentang sebuah tema, yaitu sikap seorang pelayan. 那么今天我们要思想一个主题，就是一个仆人的态度。 Nah, untuk itu mari kita melihat satu teks firman Tuhan, Kolose pasal 1 ayat 3 sampai 7. 因此，让我们打开圣经，我们看哥罗西书第1章第3节到第7节。 Untuk menyingkat waktu, saudara, saya hanya membaca ayat yang ke-7 saja yang menjadi pusat perhatian kita untuk kita renungkan bersama-sama. 那个为了要节省时间呢，我们就要注重一些经文作为我们今天思想的中 Ya, 心。 ayat 7 berkata begini, semuanya itu telah kamu ketahui dari Epapras, kawan pelayanan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. 正如你们从我们所亲爱、一同做仆人的以巴弗所学的，他为我们做了基督忠心的执事。 Ya, saudara-saudara, di sini disebut sebuah nama, namanya Epafras. 那么这里称呼了一个名字，叫做以巴弗。 Epafras ini adalah orang yang percaya kepada Kristus pada waktu Paulus melayani di Efesus. 那么以巴弗呢，是当使徒那个保罗在哥林多服侍的时候， Dia- 他在那边是一个信徒， Dia orang awam, 他是一个平信徒。 tetapi kemungkinan besar dia adalah pendiri dari jemaat yang ada di Kolose. 但是呢，很有可能他就是建立那个哥罗西教会的一份子。 Itu sebabnya saudara mengapa Paulus menyebut dia sebagai teman sepelayanan Rasul Paulus. 因此呢，使徒保罗称他为一同做仆人的。 Dan saudara-saudara, Epafras ini luar biasa, orang awam, tapi dipakai Tuhan luar biasa untuk menjadi berkat bagi jemaat di Kolose. 但是以巴弗非常了不起，虽然他只是一个平信徒，但是上帝大大的使用他，让能够成为哥罗西教会的祝福。 Jadi saudara, kalau kau mau jadi berkat bagi orang lain, jangan tunggu menjadi seorang hamba Tuhan yang baik masuk sekolah teologi ya. 因此呢，你要成为别人的祝福的时候，不要等到你要成为一个神的仆人进入神学院才开始。 Orang awam pun jemaat biasa bisa Tuhan pakai menjadi berkat bagi orang lain. 上帝也能够使用一个平信徒，能够成为众人的祝福。 Nah, saya yakin saudara kita sebagai orang Kristen kepengen supaya bagaimana hidup kita jadi berkat bagi orang 而 lain. 我们作为基督徒呢，当然我们都希望我们的生活怎么样成为别人的祝福。 Saudara mau dipakai Tuhan jadi berkat bagi orang lain? 你想成为别人的祝福吗？ Amin. 阿门。 Di dalam teks yang kita baca, saudara, ada 3 sikap dari Epafras yang kita perlu renungkan bersama-sama, bagaimana sikap seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dan berdampak bagi orang lain. 那么从我们刚才所读的经文呢，我们看到以巴弗怎么样的被上帝使用，成为多人的祝福。 Yang pertama adalah Epafras ini memiliki kerendahan hati di dalam pelayanan. 那么首先呢，以巴弗在服事当中存着一个谦卑的心。 Di dalam ayat 7 itu berkata begini, semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayan yang kami kasih, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia.
那么，正如你们从我们所亲爱、一同做仆人的以巴弗所学的，他为我们做了基督忠心的执事。 Nah, kata pelayan di sini diterjemahkan dengan minister. 那么，这里所谓的服侍，就是服侍上帝的意思。 Maksud Paulus di sini bukan memberitahukan kepada jemaat Kolose bahwa dia lebih hebat dari jemaat yang lain. 并不是说要告诉他们说他比别人更加的了不起。 Tapi kata pelayan ini biasa dipakai untuk menjelaskan tentang orang-orang yang melayani meja makan. 但是所谓的仆人呢，就是在那个餐桌边服侍的一个仆人。 Kalau saudara makan di restoran, 因此，如果你在餐馆的时 ada 候， orang yang namanya waitress, kalau perempuan laki-laki waiter, 那么是所谓的就是那个服侍的人， maka setiap saat sigap untuk melayani orang yang sedang makan. 他们是随时随地都要服侍那些在那边进餐的人。 Apapun yang diminta orang yang makan tidak bisa ditolak. 无论在那边吃东西的人要求什么东西， Dia 他 harus 们都不能 melayani 够拒 dengan 绝。 baik, dengan sopan. 他要好好的服侍他们， Dulu 要有 pernah 礼貌的 saya 服 bekerja 侍。 di sebuah hotel menjadi seorang waiter di restoran di hotel. 那么我曾经是一个在那个酒店的餐馆做 Kami 那个服务 dilatih 员的 untuk，melayani tamu tidak boleh dari sebelah kiri, harus dari sisi kanan. 而且我们如果服侍的时候，不能够在右边，而且应该在左 Karena dari 边 sisi kiri 对左 tidak hormat, harus dari kanan lebih sopan. 不是不可以在左边，是应该在右边，因为左边没有礼貌 Nah,。kata itu dipakai, saudara. 那么这样的人就被使 Ini 用。 menjelaskan bahwa Epafras ini adalah orang yang telah menyerahkan dirinya menjadi pelayan bagi orang-orang percaya di Kolose. 那么这里的以巴弗也是，他愿意把自己献上呢，成为在哥罗西的一个仆人，被上 Seorang 帝用的 pelayan 仆人。 tidak punya sikap sombong ataupun angkuh. 那么一个仆人不可以存着一个高傲或是骄傲的心态， Dan seorang pelayan tidak mencari kepentingan diri sendiri. 而且一个仆人也不会寻求自己的利益。 Seorang pelayan dia pasti mengutamakan kepentingan orang lain. 一个仆人肯定以别人的利益为重。 Seorang pelayan dia memperdulikan orang-orang yang dilayaninya. 一个仆人非常看重他所服侍的 Dan orang 人， yang melayani harus rendah hati. 而且他所服侍的人必须 Tidak 要 mungkin 谦 orang yang 卑。 sombong dan angkuh bisa melayani orang lain. 一个如果骄傲的或是高傲的人，不可能作为一个 Seorang 仆 yang 人。 rendah hati dia rela taat untuk melakukan kehendak tuannya. 一个谦卑的人，他愿意顺从上帝的旨意。 Kalau sudah lihat di dalam terjemahan bahasa Inggris yang lain itu diterjemahkan kata slave ataupun budak. 如果你看别的那个翻译的话呢，是一个奴仆或是奴隶。 Pilihan seorang budak adalah hanya mentaati apa keinginan tuannya. 一个奴仆或是奴隶呢，他唯有顺服 Itu 他的 sebabnya 主人。 budak tidak pernah tinggi hati dan sombong. 所以一个奴仆的话，他从来不 Seorang 会高 budak 傲，不会 hanya 高义。 berpikir siap untuk melayani tuannya. 一个奴仆呢，他肯定只注重要服侍他的主 Yang 人。 ketiga, saudara, seorang yang rendah hati itu dia rela menghambakan diri untuk melayani orang lain. 那么一个在服侍当中谦卑的人呢，他愿意以自己作为仆 Dia 人来服 tidak 侍别 menuntut 人。 orang harus berbuat lebih baik, perbuat baik kepada dia terlebih dahulu atau tidak. 他们并没有要求别人要先对他好，或是要做 Seorang 好 yang 事。 rendah hati, dia rela, dia siap mengabdikan dirinya, merelakan dirinya, menghambakan dirinya untuk melayani orang lain. 那么一个谦卑心的人呢，他愿意将自己 Nah 摆 itu 上来服 sebabnya 侍别 saudara 人。 Epafras ini dipakai Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. 因此呢，在以巴弗被上帝重用，成为祝福来服侍别人。 Kepada siapa kita bisa belajar teladan orang yang rendah hati? 我们能够向谁学习存一个谦卑的 Sebelum 心 Tuhan 呢？ Yesus berpisah dengan murid-muridnya, 在主耶稣还没有跟他的门徒 dia 告别的 memberikan 时候， teladan rendah hati kepada para murid waktu itu. 他给他门徒赐下一个谦卑的榜样。 Dia ngambil apa namanya itu selendang apa namanya? Jubah saudara, lalu dia balut di pinggangnya, ikat pinggangnya, lalu dia membasuh kaki murid-muridnya. 他说他的外袍束在腰上呢，而且洗门徒的脚 Saudara,。 siapakah Yesus yang adalah Tuhan dan Guru itu rela merendahkan dirinya dan membasuh kaki murid-muridnya? 耶稣作为一个夫子，作为他们的主人，他愿意谦卑自己，为门徒洗 Saya 脚。 pikir di zaman ini tidak ada seorang pemimpin yang tertinggi yang mempunyai kedudukan yang rela merendahkan diri menyuci kaki karyawannya. Tidak ada. 我相信，当今如果任何人坐在一个高位上，一个很有地位的人，他不愿意谦卑自己来为服侍他 Dan 的手 setelah 下 Tuhan。Yesus melakukan hal itu, dia katakan kepada murid-murid, engkau juga melakukan seperti apa yang aku lakukan. 当
主耶稣这样做的时候，他对他门徒说：“你们也要照样的做。” Dan untuk melayani orang lain bahkan mencuci kaki tidak bisa kalau dilakukan tanpa kita memiliki kerendahan hati. 所以呢，当我们服侍别人，甚至洗别人脚的时候，我们不可能做到，除非我们有谦卑的心。Saudara-saudara, saya kira ini hal yang sangat-sangat penting. 我想这是非常重要的， Karena ini mempengaruhi bagaimana kita mempunyai pelayanan yang nyaman, yang enjoy, saudara. 我相信这一点非常影响我们每一个人怎么样存着心态，能够享受，或是能够在服侍当中 Hari 的喜 Senin yang 乐。 lalu saya ketemu dengan seorang hamba Tuhan. 那么前几天我遇见一 Lalu 个 kami 神主仆， ngobrol-ngobrol tentang gereja. 我们在那边聊天关于教会 Lalu 的 dia 事。 sharing sebuah gereja yang banyak orang potensial. 他就分享说，在一教会有很多有潜质的人， Tetapi dia juga katakan bahwa karena banyak orang yang potensial, yang pintar, yang punya kemampuan, tetapi banyak konflik. 他说，因为他们都当中很多人都是非常有潜质的， Waktu 因为他们很 waktu 聪 kami 明， sharing, 因此他们有 saudara, 冲 saya 突。 sedang mempersiapkan firman Tuhan ini, saya katakan iya ya. 当我听他这样子的时候， Memang 我也 banyak 在预备 potensi di 讲 dalam 章。 sebuah gereja. 所以在一个教会所的人 Kalau 的潜 orang-orang 能， yang berpotensi tidak mempunyai kerendahan hati di dalam pelayanan, 如果一个人有潜能，但却不愿意谦卑的 sehebat 话， apapun potensi yang kita miliki, 我可以说，无论我们拥有什么样的潜 kita 能， tidak pernah bekerja sama dengan orang lain. 我们不可能跟别人合作， Kita tidak pernah bisa dipakai Tuhan menjadi berkat bagi orang 我们 lain. 不可能被上帝使用成为别人的祝 Oleh 福 sebab。itu, saudara, mari kita belajar taat menalani kerendahan hati Tuhan Yesus. 因此，让我们学习要顺服，要谦卑的顺从上帝的 Karena 话， kita hidup untuk Kristus, 因为我们为基督而活， hidup untuk melayani Dia. 我们活着是为了 Dan 服侍上 hanya 帝， kepada Dia saja kita melayani. 唯有就是对于他、质疑他。 Saudara, kerendahan hati juga menjadi kekuatan bagi kita untuk saling menerima, saling melayani satu dengan yang lainnya. 那么谦卑也成为我们的力量，好让我们能够彼此的接受、彼此的服 Di 侍。 dalam gereja banyak orang pintar, 在教会有很多聪明人， banyak ide-ide brilian. 有很多很好的一 Tetapi 些意 minta maaf 见。 saudara, kalau kita tidak ada kerendahan hati, 但是我说，如果我们没有存着谦卑 masalah 的心， sepele bisa menjadi masalah besar di dalam gereja. 一点点小事情都能够在教会 Tapi 变成大 gereja 事。 yang bisa saling melayani satu dengan yang lainnya, 但是教会如果能够彼此 gereja yang 服 bisa 侍， saling menerima satu dengan yang 教 lainnya, 会如果能够彼此接 kita 受， harus memiliki sikap seorang pelayan Tuhan, 我们就要存着一个 yaitu 仆人 sikap 的态度， kerendahan hati. 就是要有谦卑的心。 Dan juga saudara, kerendahan hati itu sebenarnya adalah sikap seorang pelayan yang sejati dan berkenan kepada Tuhan. 那么一个仆人有谦卑的心，也是一个真正的仆人，并且蒙上帝的喜悦。 Tanpa kita memiliki sikap kerendahan hati dalam pelayanan, saudara, 如果我们在服侍中没有存着谦卑 sehebat 的心， apapun yang kita kerjakan, sehebat apapun yang kita kerjakan, 我可以说，我们无论做什么事情， tidak pernah berkenan kepada Tuhan. 都不会讨上帝的喜 Karena 悦， Tuhan mencari hamba-hamba yang rendah hati di hadapan 因 Tuhan. 为上帝所寻找的就是在他面前谦卑 Jikalau 的 kau 仆人。 merendahkan hati di hadapan Tuhan, 如果他在上帝 maka 面前没有 Tuhan 仆 akan 谦卑的心， meninggikan engkau. 那么上帝不会高举 Yang 他。 kedua, saudara, sikap yang kedua, 那么第二个态度， yaitu kepedulian dalam pelayanan. 就是在服侍当中要有关心。 Ayat 7 sekali lagi, saudara. 第7节在此说， Semuanya itu kamu telah ketahui dari Epafras, kawan pelayan yang kami kasih, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. 正如你们从我们所亲爱、一同做仆人的以巴弗所学的，他成为我们做了基督忠心的 Perhatikan 执事。 kata bagi kamu. 他说为你们 Di，sini mungkin tidak terlalu clear kita memahaminya. 这里可能我们不大清楚或是明白 Tapi，terjemahan bahasa Indonesia masa kini bisa lebih jelas. 但是那个日常的一个翻译比较清 Frasa 楚 itu。diterjemahkan begini, ia adalah pekerja Kristus yang setia untuk kepentingan kamu. 他是一个基督仆人，而且他忠心的是为了你的利益着想， Demi kepentingan orang-orang yang percaya di Kolose. 为了别人就是在哥罗西是别人的一个益 Epafras 处。 rela merendahkan dirinya untuk melayani orang-orang percaya itu. 以法佛愿意谦卑自己来服侍 Kalau 别 dia 人。 tidak peduli dengan keadaan orang-orang di Kolose, 如果他不关心在以哥 tidak 罗 perlu 西 dia 其他人， merendahkan diri, mau melayani orang lain. 他不可能谦卑自己服侍别人。 Tetapi saudara, dia adalah orang yang peduli melihat kondisi jemaat pada waktu itu. 但是他是一个充满关心的人，特别是看到当时情 Sudah 况 kita，lihat kepedulian Epafras luar biasa. 我们看到以巴弗的关心非常的 Dia 出 memberikan 奇， perhatian kepada sesama rekan pelayanan. 他非常关心同工们之间。 Filipi pasal 1 ayat 23 itu menjelaskan bahwa Paulus katakan dia adalah teman sepenjara daripada Paulus. 那么在腓立比书第1章23节非常的记载，他是在那个监狱里他们的同 Sebenarnya 工。 Epafras tidak pernah dipenjara karena masalah ataupun karena perbuatan jahat.
那么以巴弗从来没有进到监狱的，他也没有做任何恶事。 Beda dengan Onesimus. 他跟哥西姆不一样。 Kebanyakan para ahli mengatakan bahwa Epafras ada di penjara karena dia menemani, mensupport seorang hamba Tuhan yang pernah membawa dia percaya kepada Tuhan di 那么圣 penjara. 经记载以巴弗是在监中，因为他是为了支持另外一个主仆。 Saudara, orang seperti apa hati hamba seperti ini? 那么这样的一个仆人心态是或者态度是怎么样的呢？ Ada orang di penjara dan rela untuk membiarkan dirinya, waktunya mengunjungi dan menemani orang di penjara. 他的那个人下在监里，而且他愿意试上时间一起让他在监里去服侍 Karena dia 他， peduli dengan seorang hamba yang pernah membawa dia percaya kepada Tuhan. 因为他非常关心这个仆人，他带领他认识上帝。 Epafras orang yang sangat peduli jaga kepada orang-orang sesama saudara seiman. 那么以巴弗也非常的关心信徒之间那个信徒之间的关系。 Menurut para ahli bahwa kitab Kolose ini sebenarnya muncul karena kegelisahan hati Epafras, kondisi jemaat di Kolose sedang menghadapi ajaran sesat. 因为当时的那个哥罗西书在面对一些异端邪说之间，所以这个以巴弗的心里非 Dia 常没 datang 有 ke 平安。 penjara konsultasi dengan Paulus. 因此去到监狱跟祈求那个保罗 Dia 的一 minta 个劝 nasihat 勉。 apa yang harus dia lakukan, bagaimana supaya jemaat ini tidak terbawa oleh ajaran-ajaran sesat itu. 他祈求那个使徒保罗的劝勉，好那个勉励，好让他能够怎么样的带领这个以巴弗不 Di 受 dalam 异端邪 pasal 说的影 4 ayat 响。 12 itu dikatakan, Paulus berkata bahwa Epafras itu dia berjuang untuk mendoakan supaya orang Kristen di Kolose berdiri teguh di dalam iman. 那么在第4章12节，这里也记载说他怎么样的坚立到底，带领他们哥罗西书能够相信上帝。 Saudara, mari kita berpikir bahwa ada orang-orang di sekitar kita, anggota jemaat kita yang saat ini mungkin sedang dalam pergumulan. 或特别是让我们站在教会中间，让我看到我们的朋友在处在一 Oke, 个挣扎 saudara, 中的 kita 时候， hamba Tuhan bisa memberikan perhatian kepada mereka. 可能我们作为主仆会关心他们。 Tapi kemampuan hamba Tuhan yang mungkin hanya 16 telah sangat-sangat terbatas untuk memperhatikan masalah jemaat. 但是主仆的人数大概只有15、16人，对于他服侍他们是非常有限的。 Tetapi saudara, kita adalah orang-orang yang dekat dengan mereka yang mungkin tahu masalah mereka. 但是我们是跟他们亲近的人，我们知道他们的问题所在。 Hari Minggu yang lalu saya senang sekali karena ada satu jemaat berkata begini, Musa bisa nggak temenin kita mau kunjungi teman kita, teman SMP kita zaman dulu. 那么上个星期一个会众跟我讲说，牧师能够陪伴我们吗？我们去探访一 udah 个 nggak 初 pernah ke 高中的 gereja, 朋友， udah nggak pernah ke gereja. 他已经不再去学校， Lalu kami 去 janji 教 setelah 会。 ibadah kedua kami sama-sama ke rumah. 那我们就决定了第2堂崇拜会过后呢，去探访 Dan 他。 saudara, dia sudah lama tidak ke gereja karena waktu pandemi itu pernah operasi jantung 但是 bypass. 他已经很久没有去教会了，特别是在疫情当中，他 Saudara, 开刀了。 pada waktu itu saya tersentuh dan Tuhan tegur saya. 那时候我非常感动，而且上帝责备 Berapa 我。 banyak jemaat GKY yang mangga besar yang ada masalahnya begini yang tidak diketahui. 有多少国语堂的会众有这样的问题，但是我们却不知 Siapa yang 晓。 harus peduli kepada mereka? 那么谁应该关心他们呢？ So ini panggilan gereja. 这就是在教会的一 Kita 个 tidak 福 hanya 音。 datang untuk beribadah di rumah Tuhan setiap hari Minggu. 我们不只是每个礼拜天到教 Tapi 会 kita 敬 kita 拜， luar, mari kita menjadi gereja yang peduli kepada saudara kita 但 yang 是在 lain. 外面，让我们成为一个关心别人的教会 Jangan。sampai mereka menjadi orang-orang yang terhilang, diterkam oleh serigala dunia ini. 千万不要他们被他们流逝，被这样的世界所吸引。 Tanggung jawab kita adalah peduli kepada saudara kita yang lain. 我们的责任就是关心其他的人。 Ini kata-kata Rick Warren bagus sekali. 那么瑞王呢曾经这样子说， Setiap dia datang berjumpa dengan jemaat, dia mengucapkan kata ini. 他每次遇见会众的时候，他都会这样子说。 Dia katakan, Father, I love you and you love me. 他说：“父啊，我爱你，而且你爱 I love 我。 these people and you love these people. 我爱这些人，你也爱这 Lalu 些 dia 人。 katakan, love the people through me. ”他说：“接着我爱别人。 Wah, saudara, bisakah ini menjadi doa kita bersama-sama? ”这能够成为我们每个人的祷告吗？ Tuhan, kasihilah orang lain melalui hidup saya yang 上 sederhana. 帝啊，但愿你接着我去爱其他的人。 Dan itu hanya bisa dilakukan orang yang memiliki kerendahan hati. 这样的人，唯有谦卑人才能够 Dan 做到， hanya bisa lakukan orang-orang yang punya kepedulian di dalam 而 pelayanan. 且只有关心别人能够做到。 Pada waktu kau peduli, saudara, engkau memiliki hidup yang berdampak bagi orang lain. 当你关心别人的时候，你对别人的生活就有影响。 Jadi saudara, kepedulian kita di sini bukan hanya kepada jemaat. 所以我们在这里的关心不只是对会众， Tapi yang ketiga adalah memberikan perhatian juga kepada orang-orang yang belum percaya. 第三也是要关心才还未信主的人。 Saudara,
Epafras ini orang yang sungguh luar biasa semangat di dalam memberitakan Injil. 那以巴弗是一个非常热心传福音的人， Karena memang itu tujuan engkau dan saya diselamatkan. 就是因为这样的人，你和我 Supaya 才能 melalui 够得 kehidupan 救。 kita tidak hanya hidup di dalam iman kita setiap hari, tapi kita keluar peduli kepada orang yang belum percaya di sana. 我们不只是活在我们的心当中，而且我们出去关心还未信主的 Mungkinkah 人， mereka orang yang kita kenal 可能他们是我们认识的人， atau orang sekerja dengan kita? 或者是我们的同事。 Saudara kita tidak memperdulikan mereka tentang hal bagaimana mereka boleh mendengar Injil. 我们要关上门，让他们知道怎么样的听从福音。 Gereja harus hadir untuk memperhatikan orang yang di luar sana yang non-believer. 那么教会应该有这样的一个付出，去关心那些还未 Kalau 信主的 gereja 人。 hanya ibadah, kita tidak peduli dengan orang non-believer. 如果教会只是敬拜、敬拜、敬拜，而且完全不在乎那些 Kita 未 tidak 信主 menjadi 的人， gereja yang berdampak apa-apa. 我们就不能够成为有 Dan 影 tidak 响 ada 的教 bedanya 会。 kita dengan organisasi agama lainnya. 那么我们从其他的基 Tapi 督教 tujuan 的 panggilan 团体没 gereja 有相 berdampak 同 bagi 点。 orang-orang yang belum percaya kepada 我 Tuhan. 们要成为一个对外面还未信主的人有 John 影 Stott 响的 mengatakan 人。 kata ini. 那么 John Stott 曾经这样子 Ketika 说 saya bertanya kepada seorang petobat baru setelah dibaptis, 当我问一个刚刚受洗的人的时 bagaimana 候， Anda bisa ke gereja? 你怎么能够去教会呢？ Saya tidak pernah mendengar karena keyakinan teologi reform. 我从来没有听过，因为是对于那个改革 Dan 神 juga 学 tidak 的 pernah 影 karena 思 punya 想， gedung yang indah. 或者是因为有漂亮的那个教 Dan juga 堂， tidak karena punya program-program yang baik. 也不是因为有一些好的节目。 Tetapi dia katakan begini, I felt incredible spirit of love toward me that drew me in. 但是他说，我感受到一种难以置信的，一种令人难以置信的一种爱，能够吸引着我。 Karena kasih yang telah menyentuh hatinya yang mendorong dia untuk masuk ke dalam gereja. 因为这样的爱感动了我，好让我能 Bagaimana 就 orang-orang 信 itu 进去 bisa。mengalami sentuhan kasih itu, saudara? 一个人怎么样能够经历被 Kalau 爱所感 tidak 动？ dimulai dari orang yang punya kepedulian tentang nyawa-nyawa itu. 若不是从一个关心别人的灵命开始， Saudara, saya kira hal yang perlu kita pelajari di sini adalah 我相信从这里我们能够学习的就是， mari kita mengembangkan kepedulian kita, saudara, kepada orang-orang sekitar kita. 让我们要肩负这样的使命，要关心其他的人。 Kepedulian kita selama ini mungkin tidak bangkit. 可能我们的关心从来没有兴 Mari 起。 kita berdoa minta Tuhan bangkitkan kepedulian, rasa peduli kita kepada orang di 当我 kita. 们向上帝祈求，但愿上帝兴起我们对别人的关心。 Dengan memberikan kepedulian itu kita membangun kehangatan dalam persekutuan 接着关心别人，我们在团契中就有温暖， dan membuat seseorang dihargai dan menghargai satu 而 dengan 且 yang lain. 令到一个人能够彼此的尊重。 Dan peduli ini membuat kita nyaman di tempat ini. 而且这样的关心使我们处在的地方非 Tahukah 常舒 saudara 适。 anggota jemaat kita ada yang di Dan Mogot, ada yang Karawaci, ada yang di mana, saudara, tapi bisa datang ke sini. 我们的会众从四面八方而来，当时能够聚在这里。 Saya kira salah satunya adalah karena kelekatan, karena kepedulian satu dengan yang lainnya. 我相信这个原因就是彼此的关系比较亲近。 Kepedulian akan membangun kehidupan rohani bersama-sama untuk semakin bertumbuh di dalam 那么 Tuhan. 关心别人，能够吸引别人在那个信心上能够更成长 Dan。saudara, kepedulian kita membawa orang untuk di luar sana ditarik percaya kepada 而 Tuhan. 且我们的关心也能够吸引外面的人，能够成为信主的人。 Kita berdoa minta jiwa-jiwa sama Tuhan. 我们向上帝祈求，让 Tapi 上帝 kalau 带 kita 领新 tidak 的 punya 人， hati yang peduli dengan jiwa-jiwa itu, 并且赐予我们一个关心别人的一个心。 maka tidak mungkin ada jiwa yang dibawa datang ke gereja ini. 因此呢，不能够带信徒 Yang 来 terakhir, saudara, 这里。 sikap yang terakhir, 那么最后一个态度， kesetiaan dalam pelayanan. 就在服侍中要有忠 Coba 心 saudara。lihat ayat ini sebagian terakhir. 我们看这经文， Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayanan yang kami kasih, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. 正如你们从我们所亲爱、一同做仆人的以巴弗所学的，他为我们做了基督忠心的仆人。 Saudara, kata setia ini diterjemahkan dengan bahasa Inggrisnya faithful. 那么这里的忠心，英文也是忠心。 Kata faithful itu dari kata dasar faith, 那么忠心的字根就是信， artinya percaya. 就是相信。 Jadi orang yang setia itu pasti percaya. 所以一个忠心的人肯定他会 Dan 相信， orang yang percaya dia harus setia. 一个相信的人他肯定要忠心。 Tidak mungkin orang yang percaya tapi tidak setia. 没有一个人没有可能一个相信的人但是不忠心。 Jadi saudara, bagaimana orang tahu bahwa Epafras adalah orang setia?
人家怎么知道以巴弗是一个忠心的仆人呢？ Bukan hanya sekedar melabeling dia sebagai orang yang setia, tidak. 为什么是贴上标签说他是忠心的人？ Dari Paulus melihat dan dia menyaksikan dan orang-orang yang dilayani tahu dia setia. 而是保罗已经见证他是忠心人，别人也看到他是一个 Dari 忠心 mana, 的 saudara? 人。从哪里呢？ Dari sikap hidup dan pelayanannya. 从他的生活态度和他的服饰中， Dia setia mengajar jemaat untuk bertumbuh di dalam Kristus. 他忠心的教导信徒在基督里成长。 Saya kira pada waktu dia mengajar, 我相信他在教导的时候， tidak semua orang yang diajar itu juga baik diajar. 我相信不是每一个他所教的人都是 Ada 好 juga 好 yang 的学 susah 习， diajar. 有些人是很难教导 Kalau 的。 saudara sebagai guru ngajar orang nggak ngerti-ngerti gimana kira-kira? 如果你做一个老师，教一个学生一直的不明白或是不清 Tidak 楚 hanya，nggak ngerti-ngerti, diajar-ajar ngelawan saudaranya. 不只是不清楚不明白，而 Kayaknya 且能够反 pikir-pikir 抗， kita cari lahan baru ya, cari yang baik-baik ya. 他就可能去 Tapi 找其他的 saudara 工厂。 tahu dia menghadapi tantangan ajaran-ajaran gnostik, ajaran filsafat pada waktu itu. 但是他却接受这样的挑战，去学习教导这一切。 Tetapi dia tidak menjadikan itu sesuatu yang membuat dia berhenti mengajar. 但是他不会让这些东西影响他能够停止教导。 Dia juga setia melayani Tuhan sekalipun ada ancaman dalam pelayanan. 他也是忠心的服侍上帝，即使面对这些那个危险或者是其他 Bukankah 的。 seringkali kesetiaan kita terusik ketika saudara ada selisih paham, lalu kita sepertinya sakit hati, kecewa dan sebagainya. 有时候我们的忠心也因为别人的一些的纷争或者是一些冲突影 Ancaman 响。 kecil-kecil seperti ini bisa timbul dari antara kita untuk membuat kita tidak bisa setia dalam pelayanan. 这样小小的威胁能够令我们在服侍中并不舒适，或 Ada 是 banyak 危 orang 险。 yang mundur dari pelayanan, tidak lagi setia melayani karena alasan-alasan yang sepele, 因为有些人因为小事情已经不再忠心的服侍上帝，而 karena 且 hanya 退 tidak 出， suka kepada seseorang. 因为他不喜欢一个人。 Orang yang setia tidak peduli dengan tantangan dan halangan. 所以，一个忠心的人不会去惧怕一些的拦阻或 Karena 是一些 yang 的 dia 危 melayani 险， bukanlah manusia tetapi melayani 因 Tuhan. 为他服侍的不是人，而是上帝。 Kenapa dia setia, saudara? 为什么他忠心呢？ Kesetiaan seorang pelayan Tuhan karena didasari 3 hal. 因为一个人的忠心是基于3点： Dia orang yang percaya, 他一个信徒， dia orang yang mengasihi, 他是一个爱上帝人， dia orang yang punya pengharapan. 而且一个充满盼望的 Enggak 人。 apa-apa walaupun susah hari ini. 今天无论是怎么样 Enggak 的困 apa-apa 难， walaupun ada kesulitan hari ini. 无论今天面对什么样的 Enggak 困难， apa-apa walaupun ditantang hari ini. 并且今天面对的挑 Bagi 战 saya， saya melayani Tuhan. 但是我只要服 Karena 侍上 Tuhan 帝， sudah menyediakan sesuatu yang indah bagi saya di masa yang akan datang. 因为上帝在未来日子也为我预备一切。 Nanti baca perikop itu dari ayat 3 sampai ayat yang ke-7, saudara ya, 我 ayat 们 8. 再回的时候，看第3节到第7节， Karena apa yang saya jelaskan ada di dalam teks itu, saudara. 因为所解的一切都在这个经文里面。 Ini doa Paulus, saudara. 这是使徒保罗的祷告。 Kiranya engkau dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasanya, kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. 但愿你照他荣耀的全能，得以在各样的力上加力，好像你们凡 Orang 事 yang 欢 tekun 欢 dan 喜喜的忍耐。 sabar adalah orang yang setia di dalam pelayanan. 一个人是忍耐的人呢，这是一个在服侍当中有忠心的 Tokoh 人。 ini sudah kenal John Wesley. 这个人物你肯定知道 John 是 Wesley 威斯利。 berkata, beri aku 100 orang yang tidak mencintai apapun selain Tuhan. 他说：“你给我100个人，什么都不爱，只爱上帝， Dan tidak membenci apapun selain dosa. 也什么都不恨，只恨罪 Dan 恶。 aku akan mengguncangkan seluruh dunia demi Kristus. 那么我就会因为基督的缘故震动全 Tidak 世 perlu 界， banyak orang. 不需要很多人， Tetapi yang dibutuhkan adalah seseorang yang memutuskan untuk setia. 只需要一个人有忠心， Orang yang setia. 一个有忠心的人 Orang yang dipakai Tuhan untuk mampu melakukan kehendaknya. 是会被上帝使用来成就他的那个的旨意的人。 Mari kita bertekad untuk membangun kesetiaan melayani Tuhan sesuai dengan karunia kita masing-masing. 让我们大家都下定决心，能够建立我们忠心服侍上帝。 Saudara, tidak ada pelayanan yang lancar dan mudah. 没有任何的服侍是顺利的或者 Ada 容易 banyak 的， tantangan. 而是充满着挑战。 Tantangan dari luar dan dari dalam. 从外面挑战，从里 Tapi 面的 orang 挑 yang 战。 setia mampu melewati semua tantangan itu. 但是一个忠心的人能够度过这一切的挑 Orang 战 yang。setia, dia mencapai tujuannya. 一个忠心人能够达到他的目标。 Untuk itu, saudara, mari kita membangun kesetiaan. 因此，让我们建立我们的忠心， Walaupun kita harus bayar harga. 即使我们必须付上代 Kita 价， berjuang habis-habisan.
我们要尽力的奋斗， Tapi ingat, jangan berjuang dengan kekuatanmu. 但是要记得不要靠 Karena 自己的力量去奋 kemampuan 斗， manusia punya batasnya. 因为人的力量是有 Tapi 限制的。 kekuatan kuasa oleh Tuhan, dia mampu menopang yang lemah dan yang tidak berdaya. 但是上帝的力量是无限制的， Untuk 他能够 tetap 帮助软弱的 mampu 人。 setia sampai akhirnya. 只要我们忠心到底， Dan saudara, Tuhan menghargai kesetiaan itu. 而且上帝非常看重我们的忠 Pada 心。 akhirnya saudara, dia akan memberikan rewards kepada orang-orang yang setia sampai akhir. 到最后呢，他要祝福那个忠心到底的人。 Saudara, biarlah kiranya firman Tuhan ini menolong kita kembali untuk merenungkan panggilan kita sebagai hamba Tuhan. 当年上帝的话呢，能够再一次的帮助我们能够思想怎么样成为一个 Mari 忠 kita 心 tunduk 的仆 kepala 人。 kita berdoa. 我们一起低头祷告， Bapa, terima kasih buat firman-Mu. 因为上帝，我们感谢你所赐下的话语。 Tolong kami tidak hanya mengerti tetapi mengaplikasikan firman Tuhan dalam hidup kami. 帮助我们不只是能够明白你的话，并且能够 Pakai 运用你 kami 的话语， menjadi berdampak bagi dunia ini. 使用我们能够成为世界的影响。 Terima kasih buat firman-Mu. 主啊，感谢你所赐下的话语。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉靠主耶稣名，我们祷告。 Haleluya. 哈利路亚， Amin. Amen